Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkanlah lafaz tahmid, alhamdulillah, 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 syukur pada Allah. Kerana pada malam ini, alhamdulillah, Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Alhamdulillah, sejak 2 minggu yang lalu, ya, kira-kira 2 minggu yang lalu, ya, tak dapat kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin pada hari Khamis, masya-Allah, dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita istiqamah insya-Allah. Teruskan. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni dapat kita i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur pada Allah kerana pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi pengajian ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan syarah daripada anak murid Al-Imam An-Nawawi, iaitu Al-Syeikh Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni dapat kita sambung lagi hadis yang kedua. Hadis masih lagi bicarakan tentang hadis yang kedua yang dikenali sebagai hadis Jibril, dan pada malam ini kita akan bicarakan tentang ihsan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah kita biasa dengar hadis ni, dikala malaikat Jibril alaihi salam datang merapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya beberapa soalan. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, dan akhbirni anil ihsan. Kadang-kadang kita nampak macam perkara biasa saja. Islam tu apa? Iman tu apa? Ihsan itu apa? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh
di dalam pentafsiran itu membezakan di antara seorang yang martabatnya Islam dengan seorang yang martabatnya iman. Beza sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Begitulah juga beza di antara seseorang yang berada dalam martabat iman dengan martabat ihsan, jauh berbeza, jauh sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tujuan kita belajar hadis Jibril, tujuan kita belajar hadis ini dengan niat yang ikhlas, dengan azam yang sungguh-sungguh, dengan doa yang penuh pengharapan daripada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang ihsan. Ihsan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah tidak memadai dengan Islam saja, tidak memadai dengan iman saja, tetapi atas lagi, iaitu martabat ihsan. Nanti kita akan belajar insya-Allah apa yang dimaksudkan dengan ihsan tersebut. Kerana bila memiliki ihsan, dia akan mempengaruhi kehidupan kita, dia akan mempengaruhi tindak tanduk kita, dia akan mempengaruhi amalan-amalan ibadah kita. Luar biasa. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Islam itu dah pasti kena ada, iman itu dah pasti kena ada, tapi yang ihsan ini kena ikhtiar, kena sungguh-sungguh, kena berjihad, kena berjuang untuk mendapatkannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya cuma bacakan potongan di mana malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam muka surat yang ke-30, baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di hujungnya malaikat Jibril alaihi salam telah berkata, fa akhbirni anil ihsan, khabarkan kepada aku, bagi tahu kepada aku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan yang kita nak terapkan dalam diri kita itu apa dia? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seumpama kamu melihatnya, maka sekiranya kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Lalu kata malaikat Jibril alaihi salam, sadaqta, kamu benar, jawapan kamu tepat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada malam ini kita bicara tentang ihsan. insya-Allah kita boleh buka muka surat yang ke-38. Kita akan lihat apa yang disyarahkan oleh Al-Syeikh Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Ihsan dalam diri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Artinya ihsan ialah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seumpama kamu melihatnya. Kata Al-Imam Ibn Al-Attar, ucapan ini ialah ucapan yang ringkas, ringkas saja tetapi padat, jawami al-kalim. Ucapan yang ringkas saja tapi penuh dengan makna. Itu namanya jawami al-kalim, yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita bayangkan salah seorang daripada kita bangun mengerjakan ibadah dalam keadaan dia melihat Tuhannya, nescaya dia tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang mampu dilakukannya. Masya Allah. Begitulah ya, orang yang memiliki sifat ihsan di dalam dirinya, maka dia ketika mana beribadah kepada Allah, dia tidak mahu meninggalkan sedikit pun ataupun sesuatu pun yang mampu dia lakukannya. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan contoh seperti dalam ibadah.
semasa sedang beribadah kepada Allah ada rendah diri, ada khusyuk dan tumpuan yang sebaiknya serta memperbaiki zahir dan batin dalam semua ibadahnya yang merangkumi ikatan keimanan, amalan-amalan, anggota tubuh badan, memperbaiki hal-hal dalaman serta memelihara daripada perkara yang merosakkan amalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, orang yang ihsan ini dikala dia sedang beribadah kepada Allah, dia merasakan seolah-olah dia sedang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dia nak lakukan ibadah yang paling sempurna, ya, yang paling cantik, masya-Allah. Sehingga kan keseluruhan ilmu-ilmu syariah kembali kepada sifat ihsan dan sebati dengannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah martabat ihsan yang kedua. Sekiranya kamu tidak mampu melihatnya, kamu tidak dapat rasakan seolah-olah kamu sedang beribadah di sisinya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Kamu kena rasakan dalam setiap gerak-geri kamu, dalam ibadah yang kamu kerjakan, kamu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn al-Attar rahimahullahu ta'ala, sekiranya kamu terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kamu, mengetahui amalan kamu yang saleh dan tidak ikhlas, ya. Sama ada yang kamu lakukannya ikhlas ataupun tidak, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui zahir dan batin segala ibadah kamu. Maksud ungkapan ini ialah galakan agar ikhlas dalam ibadah, pengawasan Tuhan Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya dalam menyempurnakan khusyuk, khudu', iaitu merendah diri dan sebagainya. Ahli-ahli hakikat, ya, para sufi menggalakkan untuk hadir ke majlis para salihin kerana ia menjadi penghalang daripada melakukan sesuatu yang tidak baik, disebabkan penghormatan terhadap para salihin dan perasaan segan dengan mereka. Oleh itu, bagaimana pula keadaan seseorang yang sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sembunyi atau terang-terangan. Masya Allah, ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita duduk di dalam majlis ilmu, dikelilingi orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman pada Allah, kadang-kadang kita nak buat jahat, nak buat sesuatu yang tidak senonoh, segan dengan mereka. Segan dengan siapa? Segan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang alim. Kalau ada tuan-tuan guru, ya, Masya Allah, ya, ada guru-guru kita, ya, ada orang-orang alim di keliling kita, malu kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah nak buat yang tidak baik. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang perhatikan kita? Kalau dengan orang alim, dengan orang soleh pun kita dah malu, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang perhatikan kita? Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, begitu indah sekali syarah yang dibawakan oleh Imam Ibn al-Attar. Suruh kita fikir, ya. Kadang-kadang dengan orang-orang yang alim, kita jaga tutur kata kita. Kita begitu sopan santun dalam bicara kita. Kenapa? Kerana gara-gara ada orang alim depan kita. Bagaimana kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengan ihsan bila-bila masa, di mana-mana saja, sama ada kita berseorangan pun malu dengan Allah. Itu luar biasa. Nanti kita akan syarahkan insya-Allah. Oleh itu, bagaimana pula keadaan seseorang yang sentiasa diperhatikan oleh Allah ketika sembunyi atau terang-terangan? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kalau yang ini, kalau kita tengok, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu berbanding orang yang bertanya. Sebenarnya dah masuk kepada persoalan yang keempat.
dikala malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anis sa'ah. Jadi perenggan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha, kita tangguhkan dulu ya, kita akan cerita kemudian kerana itu dah bicara tentang hari kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini suka saya bawakan ya, syarah daripada para ulama yang lain yang membicarakan tentang ihsan ya. Pertama sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila disebut ihsan, kita nak faham dahulu daripada sudut bahasa je. Daripada sudut bahasa sahaja, ihsan bererti melakukan sesuatu perkara dengan sungguh-sungguh. Belum masuk lagi bab ibadah, tapi ini baru definisi daripada sudut bahasa. Apa maksud ihsan? Ya, daripada kalimah hasan, yang baik, yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita faham definisi bahasa dia, bila kita kait dengan ibadah, maka kita faham ibadah kena buat macam tu. Dalam ibadah kita, kita kena buat yang terbaik ya. Kerana ihsan daripada sudut bahasa melakukan sesuatu perkara dengan sungguh-sungguh, buat betul-betul, buat yang terbaik, sebaik yang mungkin, sesempurna yang boleh. Itu baru definisi ihsan saja. Tapi kalau bagaimana kalau ihsan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, daripada sudut ya ibadah, ihsan itu bagaimana melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tuntutan Allah, kewajipan ya, dengan sempurna, dengan sempurna, dalam keadaan yang paling elok, paling cantik, sempurna rukunnya, sempurna yang wajib-wajibnya, sempurna yang sunat-sunatnya. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti bila mana kita bicarakan ya dengan lebih lanjut tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ihsan, maka kita dapati tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebut tentang ihsan dalam beribadah ya. Di antaranya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis ya, saya bacakan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, dengar betul-betul kalimah ni, man tawaddaa fa ahsan, daripada ihsan, daripada hasan ya, man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya. Dia wudu yang betul-betul ya. Betul-betul tu bagaimana? Dengan menyempurnakan yang rukunnya, dia sempurnakan yang sunat-sunatnya. Maksudnya dalam kita beribadah, dalam wudu pun dah ada ihsan. Man tawaddaa fa ahsana, dia wudu yang sungguh-sungguh, dia sempurnakan wudu dia. Dah selesai daripada wudu yang sempurna, thumma qal, lepas dia selesai berwudu, lalu dia pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada 4 rangkap saja, ada 4 perkara dia sebut ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap kali wudu berdasarkan hadis ini, wudu dengan sempurna, wudu dengan sempurna ya. Kemudian yang kedua, ucapkan 4 rangkap ya. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kedua, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketiga, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Yang keempat, waj'alni minal mutatahhirin. Apa kita dapat? Apa yang kita akan dapat bila fokus kita ihsan, bila mana kita wuduk yang sempurna lalu kita ucapkan 4 rangkap itu? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam,
futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'. Maka orang yang buat begitu, wuduk dan sempurnakan wuduknya, dia baca 4 rangkap tadi, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan dibukakan untuknya ke-8 pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan dan dirahmati Allah, kesemua pintu syurga Allah dibukakan untuknya. Kembali kepada siapa? Kembali kepada kita, insya-Allah. Yang dibukakan ke-8 pintu syurga Allah untuk kita apabila kita berwuduk dan memperelokkan wuduk kita, sempurnakan wuduk kita, ya. Lalu dia akan masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu syurga yang dia mahu. Oh, masya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, gara-gara apa? Gara-gara ihsan. Dia wuduk sungguh-sungguh. Biasanya tuan-tuan dirahmati Allah, wuduk tak ada siapa-siapa tengok pun, ya. Jadi kita cincai-cincai pun orang tak tengok, kan, ya. Kecuali kadang-kadang bila solat Jumaat ramai sekali orang datang, ramai-ramai nak angkat wuduk. Itu pun kalau ustaz lah kat sebelah saya, terpaksalah buat betul-betul, kan. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah, itu jarang-jarang. Itu hari Jumaat saja. Yang macam kita wuduk tadi daru, tak ada siapa-siapa. Walaupun tak ada siapa-siapa, tapi dia ihsan. Fa ahsanal wudu. Walaupun tak ada siapa, yang kamu nak komo 3 kali, yang kamu komo, ya, yang kamu masukkan air dalam hidung, yang kamu basuh telinga. Alah, buat apa susah-susah betul-betul sangat tu? Kenapa? Ada ustaz tengok ke? Tak ada ustaz tengok. Tapi saya lakukan ihsan kerana Allah, bukan kerana manusia. Bukan sebab ustaz sebelah saya. Kalau ustaz sebelah saya ataupun ustaz tak sebelah saya, memang wuduk saya begini. Masya Allah, kerana ihsan. Dia buat sungguh-sungguh. Kemudian dia tak lupa, tuan-tuan dan dirahmati Allah, untuk mengucap kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah dan 2 doa tadi. Luar biasa. Dibukakan ke-8 ke semua pintu syurga Allah. Bayangkan tuan-tuan dan dirahmati Allah, pintu syurga Allah dia bukannya macam pintu yang biasa ni, ya. Disebutkan di antara timur dan barat. Itulah keluasannya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, jadi macam tu sekali tuan-tuan dan dirahmati Allah kalau ada ihsan, ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam hadis ni kita nak belajar bahawa ihsan, ya, bila sebut ihsan, dia adalah martabat yang tertinggi, martabat tertinggi dalam agama Islam, ya. Dia lagi tinggi daripada martabat Islam dan iman, ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, dikala baginda ditanya oleh malaikat Jibril, ihsan tu bagaimana? Ihsan tu apa? Akhbirni, bagi tahu kepada aku tentang ihsan. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah kepada Allah. Ibadah ni tolong jangan ingat solat saja. Bukan solat saja. Wuduk tadi ibadah. Bacaan Al-Quran kita ibadah. Sedekah kita ibadah. Doa kita ibadah. Semua tu ibadah. Dan dikala kita sedang beribadah kepada Allah, kita dapat merasakan seolah-olah sedang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebelah tok guru lah, ya. Sebelah tok guru, ya. Nak bagi tahu tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau kita berada di samping tok guru, orang alim ni, kan, yang ustaz-ustaz ni pun malu nak baca. Ustaz-ustaz dah level ustaz pun, imam pun segan dengan tok guru ni, ya. Segan dengan orang alim yang macam bagaimana pula kalau kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Macam itulah, ya. Sebenarnya dia nak kita tanamkan dalam hati kita, dalam sudut hati kita ini, ibadah memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pun kerana Allah, doa pun kerana Allah, ya. Baca Al-Quran pun kerana Allah. Semua kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampaikan kita kata, kalaupun ustaz ada kat sebelah,
ataupun ustaz tak dekat sebelah, memang bacaan saya begini. Bukan bila saya tak ada siapa-siapa saya baca lalu laju tak. Ya. Kemudian kalau ada ustaz, malu dengan ustaz, kenalah baca elok-elok sikit. Tak. Ada ustaz, tak ada ustaz, ada orang alim, tak ada orang alim, bacaan kita sama saja. Memang begitu cara bacaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya tak mampu kepada yang pertama, seolah-olah kamu di sisi Allah dan melihat Allah, maka kamu merasakan bahawa Allah sedang perhatikan kamu, Allah sedang melihat kamu, maka kita berani tak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dikala kita sedang beribadah, tapi kalau yang paling mudah tu solatlah, dikala kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu Allah perhatikan kita, tapi kita masih nak riak, berani tak kita? Sanggup tak kita? Tak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dikala kita tahu ya Allah sedang perhatikan kita, tapi masa yang sama lagi kita nak riak, tak mungkin tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya. Riak itu boleh berlaku apabila pandangan manusia telah menutupi pandangan Allah dalam diri kita. Tak kisahlah ya, apa di sisi Allah bagaimana, yang penting orang nampak saya baik, yang penting orang nampak saya soleh, yang penting orang kata saya begini. Tak, dia dah lupa kepada pemerhatian Allah, pandangan Allah. Jangan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Jadi bila mana kita ada ihsan, kita sentiasa rasakan Allah yang pandang kita, Allah yang nilai kita. Begitu ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dikatakan bahawa martabat yang pertama Islam, tinggi daripadanya martabat iman, tinggi lagi daripadanya martabat ihsan. Kenapa ihsan yang tertinggi? Kenapa ihsan yang terbaik? Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dikala dia terbiasa dengan ibadah, Allah memerhatikannya. Dikala dia sedang solat, dirasakan Allah perhatikannya. Dikala dia baca Al-Quran, dia rasakan Allah di sisinya. Bila dia biasa merasakan dia di sisi Allah, Allah memerhatikannya, maka dia tahu setiap yang dia lafaz Allah mendengarnya, setiap yang dia buat Allah memandangnya, setiap yang dilakukan Allah mengetahuinya. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka dekat situlah perasaan itu akan membentuk diri dia. Perasaan itu akan membentuk diri dia untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama sebutkan di dalam Al-Quran ada satu firman Allah, iaitu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Kerana apa? Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu yang mereka belajar tentang Allah, mereka kenal Allah, membentuk perasaan takut dalam diri mereka kepada Allah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu kita kena belajar. Kita kena belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang sifat-sifat Allah. Sebab tu semua akan bentuk dalaman kita, batin kita. Jadi bila mana kita ada perasaan itu, apa kesannya, apa fungsi dia? Kesan dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang Allah wajibkan dia segerakan. Masya Allah. Yang wajib dia segerakan, Masya Allah. Sedangkan yang haram, yang maksiat dia jauhkan. Itu kesan dia. Kesan kerana dia merasakan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Kesan apabila dia rasakan bahawa Allah perhatikan dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena sentiasa merasakan bahawa Allah sangat hampir dengan kita. Ya. Kalaulah seseorang hamba Allah, kita tak nak kata seorang hamba Allah, kita nak kata kita. Kalaulah kita boleh merasakan sebegitu pada setiap masa, pada setiap saat, bagaimana? Kalau setiap saat kita boleh rasa begitu kerana ada ihsan,
maka dia akan rasa malu pada Allah, dia akan rasa bersalah kepada Allah, dia akan rasa takut pada Allah untuk melakukan dosa. Kerana apa? Kerana dia tahu bila dia nak lakukan dosa, mata yang dia gunakan untuk maksiat, mata yang dia gunakan untuk dosa, itu dari Allah, itu miliknya Allah. Allah pemiliknya, Allah yang berikan kepada kita. Takut kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, malu kita kepada Allah. Allah beri kepada kita, lalu istilahnya kita salah gunakan dia. Kalimah salah guna sensitif, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Bila kita dengar dalam akhbar, ya, siapa-siapalah salah guna, wih, aib sekali. Sanggup dia salah gunakan kuasa ke harta, dia salah gunakan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena sedar bahawa salah guna boleh berlaku kepada semua orang, ya. Bahkan yang tak masuk surat khabar tu lagi mungkin dahsyat lagi. Dia salah gunakan nikmat mata dia. Seseorang itu, kita akan rasa malu pada Allah, takut pada Allah, bersalah pada Allah dengan telinga yang kita miliki. Kita rasa malu kerana telinga kita miliknya, pemiliknya Allah. Pemberi telinga kepada kita, yang memberi telinga kepada kita Allah, ya. Kita tahu Allah yang memberikannya malu kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Malu kita kalau kita dengar gosip, fitnah, aib, malu kita, ya. Kerana yang memberinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiga perasaan ni lah, perasaan malu pada Allah, perasaan bersalah pada Allah, perasaan takut pada Allah, dia tak akan ada kalau tak ada ihsan. Walaupun dia solat, ya, walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia baca Quran, kalau tidak ada ihsan, dia akan buat juga. Dia akan buat juga. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dikala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara mungkar. Bila mana dia betul-betul solat, bila mana betul-betul dalam ketika dia solat ada ihsan di dalam solat dia. Kalau kita berbalik kepada yang pangkal tadi, ihsan tu dia sungguh-sungguh, dia buat betul-betul, dia khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau saya nak simpulkan, ya, nak simpulkan dengan ringkas, bagaimana memperolehi ihsan, dia ada banyak cara. Tetapi salah satu daripadanya adalah hub, cinta pada Allah. Bila ada hub, bila ada cinta pada Allah Subhanahu wa taala, setiap lafaz di dalam solat kita akan lafazkan sungguh-sungguh, ya. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuma saya husnuzan kepada para imam-imam yang masyhur, imam-imam yang terkenal seperti Syekh Mishari Rashid Al-Affasi, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, ya, Abdul Rahman Ash-Shuraim, Ali Huzaifi, ya, Sa'ad Al-Ghamidi. Masing-masing mereka ada lagu yang tersendiri, ada rentak yang tersendiri. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya sangka baik, setiap rentak itu cara mereka ekspres, mencurahkan ataupun melafazkan bagaimana mereka syukur pada Allah, kan, ya, bagaimana mereka ungkapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara mereka nak kata segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Itu cara dia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab dia tahu dia sedang berbicara kepada Allah, dan dia tahu bahawa Allah menjawab kata-katanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, salah satu di antara asbab kita boleh khusyuk di dalam solat kita, bila mana solat itu kerana kita cintakan Allah, kerana semua dalam solat adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, hinggalah kita duduk di tahiyat akhir.
Sampailah kita duduk di tahiyat akhir, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kita ucapkan hati-hati. Jangan kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatul lillah, assalamualaikum asyhadu la ilaha. Tak, bukan macam tu kita semua laju macam tu, tak. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita sebut at-tahiyyat, misal at-tahiyyat, seluruh penghormatan kemuliaan untuk Allah. Sebab last kali at-tahiyyatul mubarakatuh as-salawatu at-tayyibatu, last kali apa? Lillah, kerana Allah, untuk Allah. Apa at-tahiyyat? At-tahiyyat bila kita sebutkan tuan-tuan dan puan, seluruh penghormatan kemuliaan lillah, untuk Allah. Al-mubarakat, ya, seluruh kebaikan, keberkatan untuk Allah. As-salawat, solat yang kita lakukan, yang solat fardunya, yang sunatnya, yang duhanya, yang qiyam, untuk siapa? Lillah. As-salawatut tayyibat, at-tayyibat, semua ibadah-ibadah yang baik, zikirnya, istighfarnya, selawat, untuk siapa? Lillah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita sebut kerana cinta pada Allah, ya Allah, ibaratnya at-tahiyyat untukmu ya Allah, al-mubarakat untukmu ya Allah, as-salawat untukmu ya Allah, at-tayyibat untukmu ya Allah. Sebab semua tu kita rangkumkan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, semua untuk Allah. Cinta, hubb, ya, bila kita salat ihsan, ada hubb, cinta, sebab tu kita buat sungguh-sungguh, ya. Kemudian yang kedua, cinta pada Nabi, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam kepada baginda, tak pernah jumpa baginda, tapi cinta pada baginda. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Cinta pada Nabi. Kepada Nabi bila kita bagi salam, sebenarnya kita sedang ucapkan apa? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, assalamu alayka, sejahtera ke atas kamu, rahmat ke atas kamu, barakah ke atas kamu, kerana cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Lepas tu bila sampai kita assalamu alayna, cinta pada diri kita dan semua orang yang beriman, ya, berserta para malaikat yang bersama dengan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih, cinta ya Allah, ya, salam sejahtera ke atas diri kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Jadi bila ada cinta, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila salat kita tu diiringi dengan cinta kepada Allah, dengan puji-pujian kepada Allah, maka ihsan akan wujud, ya. Berapa kita solat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mengharapkan manusia riya, sedangkan yang kita sedang puji Allah, kita sedang puji Allah, ya. Kenapa masih ada lagi kita ada unsur-unsur riya di dalamnya, sum'ah di, tak patut ada. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ada ihsan, maka diri kita akan terpelihara insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah kita akan kupas sikit saja lagi tentang ihsan sebelum kita masuk kepada tanda-tanda hari kiamat berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu saja yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ihsan di dalam kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh jadi semua dah tahu bahawa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dalam usaha untuk menambah baik sound system, dan dana yang diperlukan adalah kira-kira 280,000, lebih kurang macam tu, 280,000. Dan kita tahu bahawa sound system, speaker, mikrofon yang digunakan ini tidak lain dan tak bukan untuk konsert, tetapi untuk imam, bacaan Al-Quran, untuk majlis-majlis ilmu, untuk khutbah, untuk salat, untuk zikir, untuk doa. Masya Allah, banyak sekali kebaikannya. Jadi saya menyeru diri saya lah dan semua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama, ya, sama-sama sedikit walaupun sedikit, sama-sama walaupun sedikit untuk memberikan sedikit infak, ya, berdasarkan kepada
iklan yang dikeluarkan di Masjid Al-Azim, di Facebook Masjid Al-Azim, dan mungkin kalau dalam kuliah saya sekarang pun akan terpapar di skrin. Jadi mudah-mudahan kita semua ada saham masing-masing, ya. Dan ini insya-Allah ya termasuk dalam sedekah jariyah, sedekah yang berterusan selagi mana. Boleh jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wallahu alam, kalau ditukar ni tak tahulah tukar sepenuhnya ke macam mana, tetapi sekurang-kurangnya orang yang pernah infakkan, ya, infakkan yang awal-awal pembinaan masjid ini 25 tahun usia dia. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 25 tahun. Kalau nak ambil yang paling lama, di antara yang paling lama, tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Abdul Rahim bin Khaliq telah mengajar tafsir Al-Quran daripada suratul Fatihah dan hari ini sampai surah Luqman, juzuk yang ke-21. 21 juzuk dalam tempoh 25 tahun ini, masya-Allah. Boleh jadi saja orang yang pernah infakkan telah pun meninggal dunia, tapi masya-Allah 21 juzuk dibacakan, ya, masya-Allah. Jadi boleh jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sama ada kita infakkan atas nama kita sendiri ataupun untuk keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Kalau masjid ni tak payah risaulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak adanya masjid gunakan mikrofon untuk benda-benda yang lara. Mudah-mudahan yang baik, mudah-mudahan kita dapat termasuk dalam sebahagian daripada mereka yang menginfakkan dalam sound system masjid. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa saja yang kalian infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Berarti kita tak akan rugi, tak akan rugi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton secara live di Facebook page Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Teruskan berdoa kepada Allah, semoga negeri kita, negeri Melaka ini sentiasa aman, ya, terpelihara daripada wabak penyakit. Mudah-mudahan kita semua dapat terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.